Hi everyone. Hari ini kita akan bincang bahagian terakhir untuk bab 3, aplikasi pengamiran. Di dalam rakaman minggu lepas, kita sudah bincang bagaimana kita guna pengamiran untuk cari luas di bawah lengkung. Luas di bawah lengkung dan di antara lengkung dengan paksi X. Di dalam rakaman ini, kita akan bincang bagaimana kita akan guna pengamiran untuk cari luas di sebelah kiri lengkung di antara lengkung itu dengan paksi Y, dan juga untuk cari luas yang dibatasi oleh dua lengkung. Selepas itu, kita akan tengok bagaimana kita guna pengamiran untuk cari isi padu kisaran untuk suatu lengkung yang diberi. Luas di bawah lengkung boleh dicari dengan menggunakan pengamiran tentu. So, kalau kita diberi Y sama dengan Fx sebagai lengkung kita dan kita nak luas yang dihadkan oleh X ialah A dan X ialah B, kita akan buat pengamiran tentu Fx dari A sampai B. So, kalau kita nak luas di sebelah kiri lengkung, iaitu kita tak nak luas di bawah sini sudah, kita nak luas di sini, yang beloret ini, kita ada dua kaedah yang kita boleh guna. Kaedah pertama, tak perlu kita belajar apa-apa yang baru. Kita akan guna kaedah tadi untuk cari luas di bawah lengkung ini. Seterusnya, saya akan tolak luas itu dari luas segi empat yang saya boleh bentuk di sini. Iaitu, saya akan dapat luas segi empat ini dari 0 sampai 1. Selepas itu, saya tolak luas di sini yang saya dapat daripada pengamiran 0 sampai 1 untuk Fx. So, bila saya buat pengamiran ini, saya perlu tukarlah punca kuasa ini. So, bila saya tukar punca kuasa ini untuk menjadi kuasa saja, saya akan dapat X kuasa 1/4. Selepas itu, kita boleh guna rumus pengamiran AX kuasa N untuk dapat ini akan menjadi X tambah 1 kepada kuasa 5/4. Selepas itu, semua itu per kuasa baru, iaitu per 5/4. Selepas itu, kita gantilah nilai 1 dan 0 ke dalam jawapan pengamiran ini. So, saya akan dapat 4/5 bila saya ganti nilai 1, dan bila saya ganti nilai 0 ke dalam X, saya akan dapat 0. Oleh itu, luas di bawah lengkung ini adalah 4/5. Luas segi 4 ini, kerana dia sisi panjang sisi dia ialah 1 dan 1, luas ini adalah 1 darab 1, iaitu luas segi 4 adalah 1. Oleh itu, luas di sebelah kiri ini adalah 1 tolak 4/5, iaitu jawapan kita adalah 1/5. Inilah kaedah pertama untuk cari luas di sebelah kiri lengkung yang tidak perlu kita belajar apa-apa yang baru. 2, iaitu saya tak akan cari luas segi 4 ini. Saya akan guna pengamiran untuk cari luas beloret ini secara direct. Ya. So, untuk dapat luas di bawah, apa yang kita buat ialah buat pengamiran Fx. Tetapi sekarang kalau kita nak luas di sebelah kiri, kita perlu buat pengamiran terhadap Y. Okay? Iaitu, kita sekarang nak buat pengamiran dengan dy, iaitu pemulih ubah kita mestilah menjadi Y. So, kita perlu tukarlah persamaan lengkung yang diberi daripada Y sama dengan Fx kepada bentuk X sama dengan GY. So, kita sekarang mesti tulislah X dalam sebutan Y. So, bila kita buat pengamiran ini, pengamiran GY ini akan memberi kita kawasan beloret ini. So, kalau kita tahu Y ialah
punca kuasa 4x. Bila kita pindahlah punca kuasa ini ke kanan, ini akan memberi kita y kuasa 4 sama dengan x. So kita buatlah pengamiran ini. So luas rantau berlorek ini adalah pengamiran dari 0 sampai 1 untuk y. Okay, kerana kita sekarang adalah membuat pengamiran terhadap y. So di sini kita perlulah letak had y. Dan kita buat pengamiran y kuasa 4 dy. Ya, so pentinglah guna sebutan y, bukan guna sebutan x seperti biasa. Okay, kalau kamu guna sebutan x, kamu akan dapat kawasan di bawah. Kalau kita guna sebutan y, kita dapat kawasan di sebelah kiri. So bila saya buat pengamiran ini, okay, so kita guna rumus pengamiran ax kuasa n, kita dapat y tambah 1 kepada kuasa dia, so kuasa 5 bahagi kuasa baru. So inilah jawapan pengamiran kita, dan kita perlu ganti nilai 1 dan 0 ke dalam dia. So saya dapat 1/5 tolak 0. So luas kawasan berlorek ini adalah 1/5. So di sini kita boleh tengok jawapan yang dalam kaedah ini adalah sama seperti kaedah pertama. Okay, so tengoklah adakah pengamiran untuk y sama dengan fx ini senang untuk dibuat, ataupun bila kamu tukar bentuk dia supaya x sama dengan gy ini lebih senang untuk dibuat kamiran itu. Okay, dan yang mana kamu rasa lebih senang, gunalah kaedah itu untuk cari luas ini. Okay, so ini adalah luas di sebelah kiri lengkung. Aplikasi kedua yang kita nak tengok adalah bagaimana kita cari luas dibatasi oleh dua lengkung. So contohnya kalau kita diberi lengkung biru dan lengkung merah ini, dan kita nak cari rantau hijau yang dibatasi oleh lengkung merah dan biru ini, bagaimana saya boleh cari luas ini? So kaedah kita adalah untuk cari luas di bawah lengkung di atas, iaitu lengkung y sama dengan punca kuasa x. So kita nak cari luas ini. Selepas itu kita perlulah tolak luas di bawah lengkung merah ini. Okay, so kalau saya tolak luas bawah lengkung pertama dengan luas bawah lengkung kedua ini, kita akan dapat luas yang di antara dua lengkung ini. Ini bermaksud kita perlu buat dua pengamiran, ya. So di dalam dua pengamiran ini, had pengamiran kita adalah sama, kerana kita boleh tengok had dia adalah dari 0 sampai 1, di mana dua lengkung ini bergabung. So luas pertama ini adalah pengamiran dari 0 sampai 1 untuk punca kuasa x dx, dan luas kedua ini adalah pengamiran dari 0 sampai 1 untuk x kuasa 2 dx ini. So bila kita buat pengamiran, kita akan tukar punca kuasa ini kepada kuasa setengah, dan x kuasa 2 ini akan menjadi x kuasa 3/3 dengan menggunakan rumus pengamiran ax kuasa n. So x kuasa setengah akan menjadi x kuasa 3/2/3/2. So kita gantilah nilai 1 dan 0 ke dalam dua jawapan pengamiran ini. So kita akan dapat 2/3 tolak 0 untuk yang pertama, dan 1/3 tolak 0 untuk bahagian pengamiran kedua. So di sini kita dapat luas di bawah lengkung pertama adalah 2/3, luas di bawah lengkung kedua adalah 1/3. So luas yang dibatasi iaitu rantau hijau ini ada luas 1/3 sebagai jawapan dia. Okay, so aplikasi-aplikasi ini adalah gunakan aplikasi yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu aplikasi pengamiran tentu. Ya,
So sekarang saya nak murid-murid cuba soalan-soalan ini pada muka surat 55 sampai 58. Soalan 9 dan 10 di dalam buku latihan. Secara biasa, bila kamu dah habis buat soalan-soalan ini, tolong semak jawapan dan buat pembetulan. Dan marilah kita tengok bahagian terakhir untuk bab ini. Okey. Bahagian terakhir dan aplikasi pengamiran terakhir yang kita akan belajar adalah bagaimana kita guna pengamiran untuk cari isi padu kisaran. So, bila kita ada rantau berlorek yang kita cari luas untuk tadi, apa yang kita juga boleh buat ialah kita boleh putarkan rantau ini melalui 360 darjah untuk dapat bentuk 3D seperti ini. So, kalau kita dah ada rantau berlorek ini, kalau saya putarkan dia, kita akan mendapat bentuk seperti ini. Dan soalan yang kita nak tanya adalah, bila kita ada bentuk seperti ini, apakah isi padu dia? So, isi padu ini boleh dicari dengan guna rumus ini. Isi padu diputar melalui paksi X ialah pengamiran tentu dengan mengguna had. Okay, so had dia ialah had yang biasa. Had untuk rantau berlorek ini. Tetapi bahagian yang dikamirkan adalah pi y kuasa 2. Biasanya bila kita cari luas, pengamiran kita adalah dari A, B, Y, dx, di mana Y ini adalah persamaan lengkung iaitu fx. Ya, fungsi fx dikamirkan. Sekarang sebelum kita buat kamiran ini, kita mestilah guna kuasa 2 ini. Kuasa 2 ini kerana apa yang kita sedang buat adalah buat putaran, dan bila kita buat putaran, kita sedang bentukkan satu bulatan. Okay? So, bila kita buat putaran, kita sedang bentukkan bulatan, di mana bulatan ini, nilai Y ini adalah jejari dia. So, bila saya nak luas bulatan ini, okay, so kita ingat luas bulatan adalah pi r kuasa 2, di mana r ini adalah jejari dia. So itulah apa yang kita sedang buat sekarang. Kita sedang buat kamiran pi jejari kuasa 2 dan jejari adalah nilai y. Sekarang saya akan buat contoh ini. So di sini kita diberi luas di bawah lengkung fx sama dengan punca kuasa x. So, sekarang bila kita buat putaran melalui paksi X, untuk dapat isi padu ini, apa yang saya akan buat ialah saya akan buat pengamiran dari 1 sampai 4, kerana itulah had rantau berlorek ini, pi y kuasa 2, di manalah y ini adalah fx. So, kita dapat punca kuasa x kuasa 2 dx. So, saya buat permudahan di dalam pengamiran ini dulu supaya lebih senang untuk buat pengamiran ini. So, punca kuasa x kuasa 2 ini, so punca kuasa dan kuasa 2 ini akan dihapuskan. So, kita akan dapat ini adalah pengamiran pi x. Dan pi x ini adalah dalam bentuk ax kuasa n, kerana pi ini adalah pemala. So, pemala seperti A di dalam rumus AX kuasa N kita. So, pi ini tak akan berubah bila kita membuat pengamiran, dan X ini kita tambah 1 kepada kuasa dia, selepas itu bahagi dengan kuasa baru, dan selepas itu kita ganti nilai 4 dan 1 ke dalam dia. So, kita akan dapat pi 16/2 tolak pi 1/2. So, kita dapat 15/2 pi sebagai isi padu yang didapati sini. Kita juga boleh cari luas di sebelah kiri lengkung. Kita juga boleh putarkan rantau ini melalui paksi Y. So, seperti ini. Okay. So, bila kita putar melalui paksi Y, seperti
di bahagian pertama tadi, kita mestilah membuat pengambilan dengan menghadap sebutan Y. So, itu bermaksud kita juga perlu tukar bentuk persamaan dari Y sama dengan fx kepada bentuk X sama dengan GY. Barulah kita boleh buat pengambilan ini. So, di dalam contoh ini, kita diberi Y sama dengan 1 tolak X kuasa 2. So, bila saya pindahlah X ke kiri ni, saya dapat X kuasa 2 sama dengan 1 tolak Y. So, X ini adalah punca kuasa ataupun kuasa setengah untuk 1 tolak Y. Inilah fungsi yang kita perlu buat pengambilan untuk, kerana kita putar melalui paksi Y. Okay? Ingat, bila kita putar dengan paksi X, guna dx. So, guna sebutan X. Bila kita putar melalui paksi Y, guna dy dan sebutan dalam huruf Y. So, isi padu kita sekarang adalah pengambilan dari, so kita perlu nilai Y, so dia bermula pada 0 sampai 1, so 0 dan 1 adalah had kita, pi X iaitu 1 tolak Y kuasa setengah, semua ini perlulah dikuasa 2 dalam rumus kita, ya. So bila saya buat pemudahan sebelum pengambilan, saya akan dapat kuasa setengah dan kuasa 2 ini dihapuskan, dan bila saya darabkan pi ke dalam dia, saya dapat pi tolak pi Y dy. So bila kita buat pengambilan, kita akan dapat pi Y tolak pi Y kuasa 2 per 2, ganti nilai 0 dan 1 ke dalam ini. So kita akan dapat jawapan pi tolak pi 1 per 2 tolak 0. Bila kita ganti 0 ke dalam dia, so jawapan terakhir kita adalah setengah pi adalah isi padu ini. Okay, so saya nak murid-murid cuba untuk guna kaedah baru yang kita belajar ini untuk cari isi padu kisaran pada muka surat 59 sampai 61. Cuba soalan 11 sampai soalan 13. Okay. So, kalau murid ada apa-apa soalan yang kamu tak faham atau yang tak boleh buat, okay, tolong tanya pada hari Sabtu nanti. Okay. Inilah matematik yang terakhir untuk bab ini. So, kita akan tamat video di sini. Terima kasih murid-murid.